Perikatan Nasional makin celaru. Perikatan Nasional diambang kehancuran. Perikatan Nasional diambang pembubaran. Itu antara komen netizen dalam ruangan komen apabila DHPP menggesa ahli PAS elak guna perkataan kafir dan pendatang. Apabila ini dinyatakan, sudah kelihatan bahawa Dewan Himpunan Pendukung PAS DHPP sudah tidak selesa dengan perkataan kafir dan pendatang yang sering kali digunakan oleh PAS. Dewan Himpunan Pendukung PAS mengingatkan anggota PAS supaya mengelak daripada menggunakan perkataan yang boleh menyinggung perasaan bukan Islam, khususnya istilah kafir dan pendatang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat kamu semua? Adakah PAS dapat mengelakkan penggunaan kafir dan pendatang ini? Kerana PAS memang seringkali sinonim dengan perkataan-perkataan mengkafirkan dan menggelar orang pendatang. Walaupun perkara itu tidak akan dapat membuat kemenangan besar kepada mereka pun, perbuatan itu akan lebih dilihat sebagai ekstrim, akan dilihat sebagai lebih diskriminasi, lebih dilihat sebagai satu perjuangan yang hanya menolak orang lain, kaum lain. Jadi, itu sebabnya ramai kata, PAS tidak akan dapat mengelak, PAS akan pasti akan meneruskan juga penggunaan perkataan istilah kafir dan pendatang ini. Mereka pasti tidak dapat mengelak, kata netizen. Bagaimana pula pendapat anda semua? Sebelum kita teruskan, saya bacakan kepada anda semua. Ini komen daripada netizen tentang tuntutan DHPP itu. Kata Purple Mouse, malunya PAS bila bukan Islam menegur kepimpinan dan sebahagian walaun yang selalu guna perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Tapi fitnah, perli, persenda, caci maki bolehkah di HPP, kata beliau. Black Panther kata, nasib baik Dewan Himpunan Pendukung PAS tidak dinamakan Dewan Himpunan Pendatang. Wah, ini memang betul-betul panas punya isu lah. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit itu lalu berakar dalam tubuh badan kita dan bersarang dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak dapat lagi menghapuskan akar penyakit itu. Tapi terapi imun ini, Transofector for Life ini, mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Selepas itu, imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang. Apabila itu sudah berlaku, imun badan itulah yang akan menghapuskan, menghancurkan dan menyelesaikan akar penyakit yang sudah bersarang bertumbuh dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesihatan anda, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, Ketua DHPP Selangor Kedipakaran menegaskan masih wujud segelintir kecil ahli PAS yang menggunakan istilah sebegitu, walaupun ia jelas membawa kesan negatif terhadap usaha merapatkan hubungan dengan masyarakat bukan Islam. DHPP ingin mengingatkan dengan penuh kasih sayang, kepimpinan parti di semua peringkat mesti berhati-hati menggunakan bahasa. Jangan ada istilah yang boleh mengguris hati mana-mana pihak, katanya. Rakyat Malaysia mahukan politik yang mendamaikan, bukan yang memecahkan, kata beliau lagi.
Bercakap kepada Malaysia Kini selepas itu, di pakaran menjelaskan peranan DHPP sebagai jambatan PAS untuk menyatukan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Bagaimana nak menyatukan rakyat khususnya bukan Islam sekiranya masih ada yang bersifat resis? Saya percaya dengan teguran Presiden Abdul Hadi Awang bahawa PAS memimpin negara, perkara sebegini tidak akan berulang lagi, katanya. Sementara itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan mengesahkan DHPP kini diserap sebagai ahli bersekutu parti selepas pindaan perlembagaan PAS diluluskan oleh ROS. Taqiyuddin berkata langkah itu membolehkan DHPP yang kini mempunyai 10,000 ahli di seluruh negara mempunyai hak lebih luas dalam perbuatan atau pembuatan keputusan PAS. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkembangan yang positif, tetapi tak tahulah ia mampu dilakukan oleh PAS atau hanya jadi retorik, wayang kulit semata-mata, drama semata-mata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Benarkah rakyat sedang tunggu PAS untuk rampas PN? Itu persoalan pertama yang saya minta tolong Anda tinggalkan komen Anda. Kerana di dalam ruangan komen di Malaysia Kini, beberapa orang memberikan komen terhadap soalan itu. Rakyat sedang tunggu PAS rampas Perikatan Nasional, kata pemuda PAS. Apa pula komen Anda? Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah Yellow dia kata PAS nak mengemudi atau nak merampas PN semulaka. Jadi bersatu nak pergi mana, kata beliau. Purple Mouse 7378 kata sembang kari dalam kandang sendiri. Cakap berdegar-degar, taik bawa gelegar. Depan bersatu senyap sunyi. Jawatan utama Perikatan Nasional semua bersatu kaut. PAS jadi pencacai saja, kata Purple Mouse. Ketua pembangkang pun orang lain pegang. Bila PN berpecah, senanglah kerja PHBN untuk rampas 32 kerusi Perikatan Nasional, kata Purple Mouse. Sami Velu kata, ingat tak, kenapa dulu pakai logo PAS? PAS selalu kalah. Tapi bila pakai logo PN, dah menang besar. Bagus pun pakai logo PAS. Senang sikit bagi BNPH menang besar, kata Sami Velu. Green Cheetah 3211 kata, jangan lupa ya, kalaulah betul rakyat kecewa dengan kerajaan Madani, itu tidak bermaksud rakyat harus undi parti kuat fitnah, kuat main api perkauman dan kuat tunggang agama, kata Green Cheetah. Rakyat lebih sanggup untuk undi balik kerajaan Madani kerana mereka jauh lebih baik daripada PN yang tidak ada kerja lain selain daripada kerja bising sana-sini, kata Green Cheetah. Yang suka fitnah sana-sini, main api, kata Green Cheetah. Red Mouse kata, bersatu atau PAS, siapa rampas siapa, siapa perkasa siapa, kata beliau. Kota Rominami kata, keangkuhan semakin ketara. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Betulkah rakyat sedang tunggu PAS rampas Perikatan Nasional? Kalau benar, tinggalkan komen Anda. Dan kalau betullah PAS merampas Perikatan Nasional, agak-agak apa jadi dengan Perikatan Nasional? Perikatan Nasional jadi tambah kuatkah atau Perikatan Nasional akan tumbang? Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh dari semua jenis penyakit dan penyakit bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila terapi imun ini sudah mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita, maka imun badan kita jadi bijaksana, kuat dan seimbang. Lalu dia kenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita.
Imun badan kita menghapuskan penyakit dan akar penyakit yang berkembang bersarang dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan terapi imun ini, Transofecta ini, melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda dan mau bebas daripada masalah kesehatan, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, Muktamar Tahunan PAS buat kali ke-71 sebulat suara menyokong usul untuk mengambil alih pentadbiran Perikatan Nasional daripada bersatu menjelang pilihan raya ke-16 yang akan datang. Usul yang dibentangkan oleh Wakil Dewan Pemuda PAS Pusat itu disokong oleh Wakil PAS Shah Alam. Saya bawa usul yang terpenting bagi kita yang hadir ke Kedah dari seluruh negara pada hari ini, katanya. Kita telah bincangkan isu sosial, isu ekonomi, dan kita bincang bagaimana nak selamatkan negara kita. Yang hairannya, nak selamatkan negara kita daripada apa? Itulah soalan dia. Siapa yang rusakkan negara ini? Anwar Ibrahim bekerja menyelamatkan negara dan juga memperbaiki negara ini hasil daripada kerusakan yang dibuat oleh langkah Sheraton. Siapa yang buat langkah Sheraton? PAS, Perikatan Nasional, yang terlibat pada waktu itu. Jadi, kalau mereka kata nak bincang, nak selamatkan negara, selamatkan dari apa dah apa? Kita pun tak tahulah apa yang maksudnya selamatkan negara ini. Tetapi para hadirin jangan lupa, kata beliau lagi, ada satu perkara yang mesti kita selamatkan sebelum kita masuk PRU 16. Rakyat sedang menunggu untuk kita rampas kepimpinan PN. Dan memimpin PN, bangkit mengangkat perjuangan PN ini, memimpin rakyat dan menghancurkan Pakatan Harapan dan segelintir pemimpin-pemimpin UMNO yang sedang berada di Putrajaya, kata beliau. Namun Faizuddin kemudian memperbetulkan perkataan rampas PN kepada memperkasakan PN, seperti diminta pengerusi tetap Husin Ismail yang juga merupakan pengerusi Majlis Muktamar PAS. Dia turut mendakwa PN hari ini lembab dan tidak ada halat tuju. Hari ini orang melihat PN lemau, tepu, tiada halat tuju yang jelas dan hilang fokus. Bermuktamar kita pada hari ini untuk memberikan nafas baru bahawa kita sedia pimpin negara pada masa akan datang, katanya lagi. Mengulas lanjut, Faizuddin berkata PAS tidak boleh bertindak sebagai parti di belakang takbir lagi. Sudah tiba masanya PAS ini bukan berada di belakang mentakbir, katanya. Bukan sekadar berada di tepi jalanan, tapi kita memimpin PN ke tahap yang lebih baik, katanya. Faizuddin seterusnya menyifatkan kerajaan Madani sebagai gagal dalam menguruskan ekonomi negara. Yang kita nak tahu ialah, betulkah kerajaan Madani gagal mengurus negara? Ataukah mereka sengaja bersembunyi di atas kegagalan mereka sendiri? Kalau betul kerajaan Madani ini gagal dan PAS berjaya, buktikan dululah 4 buah negeri SG4 PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis, sejauh mana mereka berjaya menguruskan ekonomi di 4 buah negeri itu. Jangan sembang kari dulu. Lihat dulu Kelantan, Terengganu, Perlis, dan Kedah, kata netizen. Kalau betul kamu berjaya, bandingkan itu dengan negeri yang lain. Kata beliau, rakyat kecewa kegagalan sistem ekonomi Madani yang ada dan mereka juga kecewa penipuan politik pemimpin negara. Taklah, aku pun tak tahu nak ulas apa lagi. Yang aku tahu, semua yang dia kata tu kebanyakannya merapu. Tembak diri sendirilah, ludah ke langit kena muka di sendiri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.